pembangunan program pembangunan insan pula. Program ni diwujudkan khusus untuk asnaf fakir dan miskin dalam usaha melahirkan golongan asnaf yang berkelayakan, berkeyakinan, berdaya saing dan berilmu. Yang ini lembaga zakat selalu membelanjakan hampir 8 juta wang zakat. Okey, kurang sikit daripada yang tadi itu. Dalam program ni dia sasarkan kepada golongan asnaf. Peserta terdiri daripada warga emas, ibu bapa, ibu tunggal, bapa tunggal. Bapa tunggal mendapat belia, pelajar dan juga mahasiswa. Keberkesanan program ini dipantau. Untuk program pembangunan insan ni dia memang detail sikit. Kalau saya baca dia punya tu, dia akan memastikan, dia akan pantau details dan dipastikan hasrat untuk menimbulkan 10% kemiskinan relatif dengan berbagai aktiviti disusun sepanjang tahun. Dia ada aktiviti ni. Yang bapa tunggal tu walaupun pendapatannya lebih, dia dapat juga. Dia ada kategori dia punya ni lah, dia punya apa maksud dia. Bapa tunggal ni kategori apa? Kadang-kadang bapa tunggal ni dia ada definitely dia tak ada isteri, tak ada isteri. Lepas tu dia punya pendapatan dia dia tengok had dia tu. Kalau dah ada calon tu boleh. Betul, kita cakap. Okey, kita tengok ni kumpulan sasar dia. Dia aktiviti program pembangunan insan ni, program tahsinul ibadah. Ini lelaki atau wanita berumur 40 tahun ke atas. Ini saya tak baca dia detail program ni apa. Program usaha pembangunan ibu tunggal. Program hijrah. Ini Selangor semua buat ni Kalau kita tengok yang dekat Johor, dia tak bagi detail macam ni tau. Okey, ibu tunggal berumur 50 tahun dan 55 tahun ke bawah dan mempunyai anak yang bersekolah. Program pembangunan keluarga, ibu bapa dan banyak lagi kem remaja cemerlang generasi gemilang. Ini untuk pelajar-pelajar sekolah. So kalau kita as a perancang kawalan Islam, we have to know kita tahu apa yang ada dekat dalam institusi zakat yang diorang adakan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Macam bila saya dah tahu, macam saya punya klien dia mu'alaf, dia masuk Islam and dia akan masa tu dia nak berkahwin dengan, ini saya bagi contoh lah, nak berkahwin dengan one of my client juga. So the way when I know, bila saya tahu dia punya apa yang institusi zakat ada yang boleh ada kan, dia bagi apa ni untuk perkahwinan. Dia bagi perkahwinan, lepas tu dia bagi satu perkahwinan dia dapat. Okey, untuk perbelanjaan perkahwinan. Kemudian dia dapat masa dia nak beli rumah masa tu, dia tak cukup down payment. Dia tak cukup down payment, dia dapat dalam 50,000. So dia kata, and I did call lembaga zakat Selangor nak pastikan benda itu kan, because kita nak membantu mu'alaf ni, kita kena tahu saluran dia betul atau tidak. So memang betul lah. So bila saya rasa sebagai perancang kewangan Islam ni, bila kita tahu maklumat macam ni, kita kena war-warkan baru institusi zakat tu berkembang. Dan saya rasa nanti sekejap lagi Cik Syah dia akan terangkan macam mana nak apa ni tidak menggunakan ejen ke apa. Sebab kadang-kadang kita tengok okey, kita sambung lagi betul untuk agihan zakat. Untuk masuk agihan zakat, seperti biasa dikelaskan kepada 8 golongan asnaf. Okay, tadi pun dah mention 8 golongan, ramai yang dah tahu. Para penerima agihan zakat diklasifikasikan pada golongan penerima zakat produktif dan tidak produktif. Dia terbahagi pada 2 dekat sini. So bantuan zakat terbahagi pada 6 kategori utama. Dilihat dari pelbagai aspek sosioekonomi masyarakat lah. Bantuan yang ada 6 kategori ini adalah bantuan penggunaan semasa untuk makanan dan sara hidup, bantuan perubatan,
perubatan contohnya macam dialisis semua tu. Bantuan pendidikan, keusahawanan, keagamaan dan kecemasan. Ini contoh bentuk-bentuk agihan zakat dia. Kalau kita tengok detail terperinci bawah, kita tahu oh ada salbuh hati raya. Ada banyak lagi bantuan kecemasan. Ini salah satu lagi saya punya klien juga. Suami dia baru meninggal, dia ada anak seorang juga. Kemudian saya beritahu juga, pergi dekat sebab dia suri rumah yang tidak bekerja anak dia ada seorang juga yang masih belajar universiti. Dia tak ada pendapatan. So saya kata pergi di di Baitul Mal punya, di Kuala Lumpur punya lah. So dia dapat bantuan bantuan runcit tu. Tiap-tiap bulan dia akan dapat susu, beras. And then yang paling istimewa sekali, dia ambil takaful dengan saya. Sebab dia dapat duit so-so dia ambil takaful dengan saya. Kemudian apa yang dia boleh dapat lagi, dia punya bantuan, dia masuk hospital masa tu. Dia masuk hospital dibiayai oleh ni lah, zakatnya ni. So how duty is zakat kalau kita fikirkanlah. Kita mungkin fikir zakat something saja bagi kita, tapi for me when I read details, kita tengok berapa sucinya, murninya. Okey, ini untuk asnaf miskin juga. Asnaf miskin pun dia ada juga modal, bantuan modal perniagaan, penternakan, semua dia bagikan modal. Kursus dan latihan pun ada. Mu'alaf pun ada. Urusan jenazah pun ada. Okey, ini semua asnaf fisabilillah. Okey, ini saya senaraikan supaya kita semua tahu lah apa yang ada dekat dalam kategori. Elong guru kafar pun ada. Dulu guru kafar berapa saja kan, kemudian disambung dia peruntukkan. Kejap lagi ni ada mention isu dengan cabaran dia macam mana. Jadi kita bagi peranan dia punya agihan semua, tapi isu dan cabaran dia macam mana nak mengatasinya. Boleh atasi ataupun tidak? Okey, ni bentuk agihan ini asnaf amil. Asnaf amil tu straightforward. Kemudian asnaf garing yang ni lah tentang hutang. And musafir, bantuan musafir, kemudian recap lah bantuan pemulihan akidah. Okey. Dia maksudnya lembaga zakat Selangor dengan PPZ tu dia sendiri yang pergi keluar mencari kan? Bukan ada juga orang tu asnaf tu yang pergi. Yes. Ada kebanyakannya diorang kena pergi di luar. Because benda-benda ni diorang war-warkan walaupun dekat TV tak banyak. Because kalau kita tengok dalam TV, kenapa keluarnya di TV3? Okey, tu apa tu? Yang program bersamamu. Sepatutnya kalau bagi pendapat saya, program itu tak perlu diadakan because institusi zakat kena ke depan. So dia SY sekarang ni saya serahkan kepada Encik Ika. Dia akan menerangkan tentang urusan dan isu syabaran. Okey, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjual. Panju menjual boleh daftar zakat Selangor sebagai asnaf. Baik, insyaAllah saya sambung untuk tutup potentially sambung sedikit tentang isu dan cabaran dan pentadbiran dan pengurusan zakat. Jadi kita tengok dulu dalam pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Pengurusan dan pembangunan sumber manusia penting bagi memastikan perkhidmatan pelanggan dilaksanakan dengan baik. Lepas tu kita guna zakat Selangor sebab dia lebih bersistem pengurusannya tu kita tengok. Dan berbanding dengan pusat zakat yang ada di Malaysia yang lain, mungkin pusat zakat Selangor ni lebih terkedepan dalam pengurusan pembangunan sumber manusia. Dari segi pengurusan, usaha kenapa sejumlah warga kerja mesti selari. Ini cabarannya sebab nak mencari asnaf kan. Lepas tu nak mengurus lagi zakat, agihan dan sebagainya. Paling kurang pun sekarang lembaga zakat Selangor ada lebih kurang 300 warga kerja.
dalam proses membuat kajian akan pasti keberlangsungan sumber manusia. Ini utiliskan betul-betul manpower dalam zakat ini untuk utiliskan pengagihan dan sebagainya dan benda-benda lain lah. Dan juga kebajikan warga kerja juga perlu diambil berat bagi memastikan warga kerja dapat menjalankan tanggungjawab sebagai amil dengan sempurna dan efisien. Juga perlu zakat sangun ini menitik beratkan soal peningkatan kemahiran ilmu akademik dan pengisian rohani dengan pelbagai program kursus kepada manpower yang ada pada zakat sangun untuk ia lebih efisien. Jadi itu isu-isu antara yang kita kena tengoklah dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian dalam isu pengurusan kewangan, memastikan sistem pengurusan kewangan terbaik dari segi penyediaan bajet, pengurusan wang tunai, perakunan dan lain. Walaupun kita nama sebagai pusat zakat, simply je nampaknya, tetapi perlu juga ada keteraturan dalam kewangan, pengurusan kewangan. Kutipan zakat hanya meningkat tinggi pada 2 bulan saja. Biasa kita tengok ni, bila nak puasa je zakat meningkat. Lepas tu hujung tahun, sebab apa? Nak buat apa ni, exemption sebab kan. Jadi ini kita kena tengok juga isu dan cabaran bagaimana kita nak memastikan bahawa pattern kepada pembayaran zakat ini equal ataupun adil ataupun kita lebih galakkan orang supaya jangan menunggu untuk membayar zakat. Itu kena segera bayar, segera agihkan. Itu konsepnya kan tadi macam hadis Rasulullah tadi. Komitmen agihan zakat setiap bulan adalah seperti bantuan kewangan, makanan dan asnaf fakir miskin, bantuan dan bantuan elan guru kafar. Ada tentang kafar ni, kita tengok sampai macam last year 26 million dibayar guru kafar kan. Dan ada juga laporan katakan guru kafar ni dibayar juga 2 kali setahun. Bila bulan tengah tahun dengan hujung tahun dibayar. Macam ikut macam cara orang bayar zakat pula kan. Sepatutnya kena equal sebab untuk kafar ni pun nak manage juga dari segi dia punya pendapatan, income, urusan dan sebagainya. Sepatutnya equal every month. Tapi ada laporan-laporan terima kafar punya gaji ni dibayar ataupun dia punya kalau kafar punya fisabilillah tadi, asnaf kafar tadi dapat 2 kali setahun pula. Itu kan, ini antara cabaran lah kita nak manage. Sebab pendapatan zakat ni banyak pada bulan-bulan tertentu saja kat situ. Maksudnya guru kafar tu kat Selangor ni lah yang lebih. Macam mana? Yang lebih. Lain Ada juga yang tertakluk pada masing-masing lah, bagaimana dia uruskan tu dengan jabatan agama masing kan. Pandangan masyarakat seolah-olah wujud wang zakat yang tidak diagihkan pada penutup tahun kewangan 31 Disember. Baik, ada juga isu, ini nak jadi isu pun susah nak jadikan isu. Tetapi biasa kutipan zakat pada pertengahan tahun Ramadan itu, kemudian ada satu lagi pada hujung tahun. Bagi hujung tahun ni saja pengagihannya mungkin akan masuk pada tahun kewangan yang akan datang. Sebab apa? Sebab itu dah hujung tahun kan, dah tutup kan. Jadi pengagihan itu persepsi orang sebab wang zakat ni tidak diagihkan dengan sempurna dan sebagainya. Tapi ada juga secara accounting kita tengok juga. Kalau orang bayar zakat pada 30 Disember, bagaimana kan? Jadi kita kena tengok isu cabaran dari segi agihan zakat itu. Lembaga Zakat Selangor menitik beratkan soal peningkatan kemahiran ilmu. Ini sama juga bagi pengisian kerohanian kepada staf ataupun bahagian pengurusan kewangan ini kena ada juga training yang sebaik kemahiran dan sebagainya. Next. Begitu juga ada isu-isu tentang pemantapan sistem teknologi dalam rumah. Bukan semua pusat zakat yang ada dari segi teknologi kan, advance dalam pengurusan dia. Alhamdulillah di Selangor ni kita nampak ada advance dari segi pemantapan sistem teknologi maklumat. Dan kita perlu tengok pemantapan sistem teknologi maklumat perlu untuk mencapai kecemerlangan. Apa objektif zakat itu kan? So, zakat pun ada bajet nak capai 300-400 million lah setahun kan. Jadi perlu ada satu sistem. Especially yang terbaru ni contemporary ni banyak perkara-perkara baru. Seperti yang Mak Khalid beritahu tadi tentang fatwa daripada Syekh Qadawi kan. Kalau tak macam bagaimana kita nak bayar zakat dengan online, dengan banking system kan, dengan transfer atau debit, dengan macam-macam kaedah yang kita perlu harus tengok tentang masalah pada masa sekarang dari segi kutipan zakat sebagainya dengan menggunakan teknologi. Okey, juga meningkatkan kawalan dalaman. Zakat itu sendiri, zakat kasar audit dibentuk bagi memantau operasi kewangan, pengurusan dan membantu mengemaskan polisi-polisi berkaitan kewangan. Proses pengauditan dilakukan konsisten sepanjang tahun dengan fokus kepada kewangan dan pengurusan lembaga zakat. Antaranya audit pengurusan kewangan dilaksanakan oleh opini audit kualiti dalaman, audit kepatuhan, audit kewangan, audit dalaman MAIS. Ini semuanya adalah pemantauan dilakukan supaya kutipan dan pengagihan itu adil kan, adil dan sempurna dengan baiknya lah, lancar sebagainya. Okey. Memastikan pengagihan zakat dilaksanakan pada tahun semasa. Ini tadi isu tadi bayar hujung tahun nak diagih pada tahun semasa, kadang-kadang tak boleh kan. Jadi kita kena itulah memastikan prinsip utama pada asal belanjawan sepatutnya itu setiap zakat semasa mesti dihabisi bagi tahun yang sama. Okey.
Habisi ke? Kata yang sama. Maksudnya sama. Maksud zakat itu kena disegerakan, diakifkan, ya, tak perlu disimpan sebagainya. Lembaga zakat selalu perlu mengambil kira keperluan dalam pusingan awal bagi menampung operasi suku pertama tahun berikutnya. Satu jatuh kuasa dibentuk bagi memperuntukkan wang zakat kepada projek-projek yang ingin dibangunkan dan memberi manfaat kepada asnaf zakat. Ini satu lagi permasalahan ataupun cabaran. Cabaran tentang fahaman tradisional masyarakat tentang pembayaran zakat. Ya, fahaman tradisional terbagi kepada dua. Biasanya berkaitan dengan penyerahan zakat dan kaedah pembayaran zakat. Mereka suka, contohnya yang terbaru Ibnu Hazm. Dia berfatwa hanya 8 asnaf tadi kan, dan ada beberapa tapi tak dihuraikan, tak di-elaboratekan macam zakat Selangor buat. Asnaf itu miskin itu kategori yang bagaimana? Kan? Mu'alaf kategori yang bagaimana? Fi sabilillah kategori bagaimana supaya agen zakat itu dapat disalurkan kepada masyarakat, mengagihkan kekayaan kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi perkara-perkara baru itu, masalah tradisionalnya fahaman, memang betul zakat pendapatan tidak ada pada hukumnya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Tetapi kita kena tengok masalah sekarang. Sebab itu Syekh Qadhawi mengatakan bahawa apa-apa saja pendapatan ataupun income yang boleh mengembangkan harta itu, kita perlu zakat. Itu adalah fatwa kontemporari sekarang. Sebab itu zakat pendapatan yang menggunakan kaedah itu agar kita ni boleh bayar zakat. Zakat pendapatan kita perlu dibayar juga kan. Dan juga lah lembaga zakat menggunakan pelbagai kaedah bayar zakat. Ini juga masalah. Ada yang tidak membayar, tak percaya bayar online, tidak percaya bayar apa? Kaedah-kaedah lain FBX ke apa benda lah. Kaedah-kaedah yang moden-moden itu, mereka tak percaya. Mereka fokus zakat ini kena ijab dan kabul. Kena pergi jumpa dengan salam kan pakai zakat kan, untuk bayar zakat. Itu masalah tradisional punya pemikiran yang menjadi satu isu dan cabaran kepada zakat untuk lebih efisien pada masa akan datang. Ini yang tadi Okey. Jurang di antara fatwa sedia ada dengan permasalahan rumah. Ini yang tadi lah, fatwa tadi itulah, pusat zakat berlis, lain fatwanya. Kali ini lain fatwanya, kaedahnya mikrokredit boleh buat di Melaka, tapi belum lagi mungkin tempat lain sebagainya. Apapun itu isu-isu setempat yang mereka kena handle lah. Contoh, saya bagi contoh, saya tengah handle satu kes zakat. Yang maknanya bukan sikit, banyak juga. Mudah-mudahan dapatlah kes close ni kan, close kes ni kan. Jadi hamba Allah ni dia nak bayar zakat dan nak memilih asnafnya sendiri. Okey, asnafnya sendiri nak pilih, nak bagi. Bagaimana cara kaedahnya? Jadi saya merujuk zakat, saya merujuk tentang institusi lain yang boleh mendapat tax exemption. Pada masa sama hamba Allah ni nak tax exemption. Kalau dia bayar pada institusi bukan zakat, dia jadi derma. Dia tolak pada income aggregate kan, pada lembaga hasil tu kan. Tapi kalau dia bayar pada zakat, dia akan dapat full receipt tu, dia boleh tolak pada dia punya pendapatan lah. Kebetulan dia dapat pendapatan dari jual tanah je 4-5 juta lebih kurang tu, dia nak zakat lebih kurang 300,000 dan 300,000. Tapi dia nak memilih asnaf tu, pada siapa dia nak beri sendiri. Jadi saya merujuk pada pusat zakat, beberapa pusat zakat ni. Okey, bila saya cakap kaedah ni di Melaka tidak boleh. Maksudnya tidak ada nak return. Mereka akan uruskan agihan tu sendiri. Bila dia di Selangor, dia boleh bagi 2/3 ataupun bukan 2/3, 2 ataupun 3/8 lebih kurang, ataupun 1/3 dia boleh pulangkan kepada pembayar zakat untuk mereka memilih sendiri asnaf untuk mereka berikan. Madrasah ke fisabilillah ke mana sajalah. Bila saya rujuk kat Kedah 2/8 saja daripada jumlah zakat yang boleh diagihkan. Bila saya rujuk tulis, boleh bagi separuh. Maksud 300,000 tu, 150,000 tu boleh sendiri dia memilih kepada asnaf mana mereka nak beri. Jadi saya tengah urus dengan pusat zakat Perlis, buatkan paperwork untuk penerima asnaf untuk membolehkan dia bayar zakat di sana, di Perlis, dan wang tu dia boleh ambil untuk berikan kepada asnaf yang dipilih. Dia nak pilih madrasah atau fisabilillah lah, untuk tolong anak tahfiz, pondok dan sebagainya. Itu lah Okey, kemudian potensi kutipan zakat masih luas. Okey, pusat zakat Selangor dia buat analisis. Kalau semua orang Selangor ni lebih kurang 1.3 million orang ni membayar zakat dengan purata bayar zakat RM1,129, potensi itu salah tu digit yang ujung tu kan, dah jadi sampai trilion ni, 1 trilion. 1.2 bilion lebih kurang zakat boleh terkumpul. Tetapi amount ini ataupun jumlah ini adalah jumlah yang agak ekstrim. Kita cuba bayangkan hanya 30% saja pembayar zakat. Mungkin kita kena tolak orang yang 25 tahun ke atas yang masih tidak cukup had kifayah dan sebagainya kan. Kalau kita letak 30% daripada semua jumlah penduduk Selangor membayar zakat,
kita akan dapat outcome yang lebih kurang 479 juta income ataupun perolehan zakat untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang diberitahu tadi. Ini maksudnya dari segi potensi untuk kutipan zakat itu cukup luas. Itu di negeri Selangor, bukan di negeri-negeri lain lagi. Kemudian antara isu dan cabaran dalam pengiriman hisap antara negeri yang tadilah biasanya zakat fitrah pun kita tak dapat nak centralizekan. Macam mana? Kan? Susah kan? Agak selain lah itu lain ni kondisi-kondisi berbagai-bagai lah kan. Pada saya, pendapat saya pribadi lah, kena ada satu cara lah untuk centralize itu sebab zaman kita berubah. Fik ini tidak tertakluk pada satu ni kan, zaman, masa, huruf, keadaan individu. Malah individu pun boleh berubah fik tu. Contoh Abang Khalid, dia boleh wajib atau dia kahwin dua. Bagi saya mungkin tak wajib. Kan kahwin dua kan? Mudarat saya kalau kahwin dua habis susah. Tapi Abang Khalid mungkin boleh kahwin dua, wajib bagi dia. Contoh itu kan. Itu masalah fik itu berubah. Bukan saja mengikut tempat masa, mengikut individu pun boleh berubah fik tu. Apatah lagi kita nak menyelaraskan satu perkara zakat fitrah RM7, RM8 ini pun kita tak dapat nak centralizekan. Ini masalah ni, kena ada cendekiawan yang boleh itulah. Dengan keadaan kewangan contemporary sekarang ni, kita kena lihat secara keseluruhan. Kalaulah katakan Sayyidina Umar, Abu Bakar mentadbir 2/3 daripada dunia ataupun Jazirah Arab itu boleh buatkan, kita kena buat satu kaedah untuk dapatkan satu penyelarasan. Okey? Kempen. Pengagihan zakat sendiri. Ada juga orang suka macam tadilah, macam tadi. Pakcik tadi suka nak bayar zakat sendiri. Tapi kalau dia bayar zakat kepada pusat zakat, dapat refund ataupun untuk dipulangkan balik, itu is okay. Tapi ramai juga yang sekarang ni bayar zakat kepada institusi yang bukan zakat. Contohnya pada pondok sanalah, yayasan sanalah, NGO sanalah kan. Tapi bila dalam tax exemption dia hanya dikonsumsi sebagai derma. Sebab institusi bukan zakat ni kebanyakan saya tengok surat daripada LHDN adalah sebagai derma. Kebanyakannya adalah derma kan. Pengecualian cukai atas derma yang itu kan. Itu yang saya nampak kebanyakan lah. Mungkin ada juga tapi saya tengok kebanyakan adalah ditolak peningkat agregat. Dia rugi pada pembayar bayar cukai tu kan. Jadi bila ramai nak bayar zakat ni, satu cabaran yang isu atau cabaran yang dihandle oleh pusat zakat ni lah ramai. Bagi saya pun dari segi hukum, kata fatwa kebangsaan hukum sah lah bayar zakat tu kan sendiri sah, tapi dia kata berdosa kat situ. Berdosa sama macam kalau kita bincang tentang fatwa, itu masalah kat kita. Bila kita fikir SB itu haram di Selangor, harus di pusat, masalah kita kat situ kan. Jadi kita tak usah bincang-bincang sangat lah kan. Tapi kalau saya pun ada juga berzakat secara personal. Bagi duit kita niatkan zakat. So zakat ni hanya memerlukan kita untuk niat saja untuk bayar zakat. Itu tak adalah dapat tax exemption kan. Tapi kita bayar zakat itu atas kita punya capacity saja individu. Okey. Peruntukan undang-undang yang longgar lah tadi yang cerita tadi lah. Orang tak bayar zakat dosa je kan. Tak ada punishment ke, tak ada. Kalau ada denda pun ada elemen denda, okey lah kan. Tapi baik kalau tak bayar cukai, lari bercukai, dia masuk penjara kan. Denda je maksimum, contoh gitu kan. Jadi kena ada satu peruntukan undang-undang lah. Undang-undang yang kita dapat laksanakan. Tapi benda ni walaupun agak sukar, tapi kita kena perlahan-lahan jalan kan. Kena perlahan-lahan fikirlah macam mana kita nak sentraliskan peruntukan undang-undang bagi mereka yang gagal untuk membayar zakat tu. Okey. Ini pun ada satu isu, tiada rebate zakat perniagaan lah. Kalau individu banyak rebate, kalau zakat perniagaan ni dia tak ada rebate kan, dia ada lepasan kan. Ini satu isu. Kita pun tengah berusaha kan untuk dapatkan rebate untuk bagi zakat perniagaan tu. Dan isu-isu kemiskinan ni, isu kemiskinan pun satu isu dan cabaran dia. Sebab sebelum bukan saja isu tentang pembahasan kemiskinan ni, contoh bila keluar kat televisyen kan tentang orang miskin, orang fakir, orang akan tuding kat mana? Orang tu ini zakat tak bantu ni, zakat tak tolong ni kan. Ni kan macam tu kan, dia tak nampak. Tapi sekarang ni dia jadi isu nasional lah, jadi cabaran lah. Kita kena work out sama-sama kan, bagaimana kita nak membantu supaya membantu negara kita dengan zakat itu nak menguruskan, membasmikan kemiskinan. Dan sepatutnya zakat itu jadi satu ejen yang utama lah untuk membasmikan kemiskinan. Pengagihan zakat khusus untuk asnaf fakir. Beberapa sebahagian umat Islam menganggap bahawa agihan zakat hanya untuk membantu asnaf fakir. Ini persepsi orang bila kita ada zakat je nak bantu fakir dan miskin. Padahal banyak lagi perkara-perkara lain
yang kita boleh salurkan. Ada asnaf-asnaf yang lain itu. Ini satu cabaran juga lah bila kita fikir pakai fakir dan miskin saja. Tidak wajar diagihkan keperluan lain daripada asnaf fisabilillah yang boleh dibantu oleh pihak kerajaan maupun agensi. Maksudnya fisabilillah tadi orang nak buka sekolah tu kan, madrasah ke kan, institusi lain nak bantu kan. Jadi pandangan persepsi orang zakat ni untuk fakir dan miskin saja. Next. Bila sebut pasal miskin, zakat saja, isu zakat saja. Itulah yang tadi saya sebut tadi yang sebelum tadi itu. Bila mewujudkan persepsi masyarakat apabila berlaku kes-kes menyebabkan kemiskinan di kalangan umat Islam sama ada paparan media elektronik, media cetak akan point kepada ni zakat ni tak ambil action dan bersungguhan. Pada isu kemiskinan adalah isu yang national kan. Okey. Takrif asnaf dan fakir dan miskin. Ini pun ada satu juga. Kalau dikatakan dia asnaf, fakir, miskin, orang tua kan, ibu tunggal, orang kurang upaya, tidak memiliki aset. Tapi kalau mereka ni semua, anak mereka kaya-kaya, jutawan-jutawan kan, macam mana kita nak takrif mereka kan? Ibu tunggal tapi mereka ada family lagi kan, yang anak-anak mereka yang mungkin yang sudah kaya-kaya dan sebagainya. Bagaimana kita nak takrifkan asnaf itu? Itu pun satu cabaran lah. Ramai juga yang mendaftar kan, tapi tak declare ke apa benda kan, yang dia punya apa yang ada pada dia, income dia, orang kurang upaya, kita nak takrif bagaimana. Ini satu isu dan cabaran juga lah. Okey, pembelaan asnaf. Ada juga asnaf tadi, contoh tadi kan, bila asnaf tadi kita bagi dia keperluan bantuan modal perniagaan kan. Lepas tu daripada fakir dia jadi miskin. Daripada miskin dia dah keluar daripada asnaf tu. Kan? Bagaimana pula kita punya hubungan kan, takrifan setelah itu bagaimana pula? Ada juga yang telah fakir, miskin, okey, tak okey balik kan? Ada juga itu kan, bisnesnya tak okey. Ada yang bisnes asalnya dengan zakat, okey, buat ini, buat bisnes A. Sampai habis tu bertukar pula bisnes B kan. Ini semua isu cabaran lah. Macam mana kita pembelaan asnaf fakir miskin yang telah dikeluarkan daripada takrifan itu, macam mana sistem follow up-nya, nak tengok balik dia macam mana kan. Dah keluar kan, sepatut mereka ni jadi pembayar zakat kan. Pembayar zakat pula bila mereka telah dibangunkan ekonominya, dibantu dan sebagainya. Okey. Dan ada juga isu yang kata tadi lah, isu pasal fisabilillah punya asnaf tu sekarang ni meningkat kan. Orang nak buka tahfiz, orang nak buka tu kan. Orang yang hantar fisabilillah lah, menuntut ilmu sebagainya, banyak kan sekarang kan. Kan, orang miskin ada yang tak terbeda lah. Ada orang cakap orang miskin pun banyak lagi kan, tapi banyak lagi okey bagi pula kepada sekolah ini, sekolah itu, sekolah ni kan. Kafar pun 26 juta, banyak tu kan, 26 juta kan. Ada juga isu dan cabaran lah. Agihan fisabilillah adalah bagi menampung keperluan aktiviti dakwah, pendidikan, pengembangan syiar Islam tidak secara langsung, membantu menangani kemiskinan jiwa, jati diri, akhlak dan ilmu di kalangan umat Islam. Sebagai contoh, tu kafar tu 26 juta bayar. Itu isu dan cabaran lah Okay, next. Ada juga asnaf yang sama menerima bantuan namanya kan, ketua kampung ni bagi nama ni, orang ni bagi nama ni, dia pun daftar juga. Salah 3 nama, 3 kali dia pau tiap tahun kan asnaf kan. Juga kadang, tapi kes tu terpencil pun, tapi kena dari segi dokumentasi tu usaha zakat kena apalah, kena ambil dia sebagai isu dan cabaran lah, supaya tak berulang kisah-kisah orang yang asnaf tu betul orang lain kita boleh bagi, tapi dia je asyik dapat kan. Ada juga gitu kan. Dah lah bagi bantuan tu kan. Tu macam tadi perniagaan tadi, bagi bantuan untuk modal A tapi buat bisnes modal B kan. Ataupun bagi bantuan untuk beli engine boat kan, macam cerita kan, lepas tu jual engine boat tu kan. Macam-macam cara. Ini kita kena tengok balik lah kat situ. Okay, next. Promosi program agihan zakat. Kutip, tapi kita tak beritahu pun ke mana kita agihkan. Pun satu juga. Ini persepsi masyarakat. Inilah persepsi kita kan kat dalam kelas kan. Agihan zakat tidak adil dan sebagainya kan. Tak sampailah kepada asnaf dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak ada program untuk beritahu agihan itu sampai kepada siapa. Sebab tu adalah program-program sebelum ni kan. Program dekat TV9 Al-Barakah tu kan, ada 13 siri cerita tentang pengagihan zakat. Lagi program apa lagi? Ada 1-2 lagi program di TV tu yang dibuat oleh Jauhar pun ada buat program di TV nak menceritakan bahawa agihan zakat ini kepada penerima-penerima asnaf tadi kan. Ini kita kena perhebatkan supaya menangani persepsi orang kat luar mengatakan agihan zakat itu tidak adil, tidak sampai dan sebagainya. Kalau kita kutip 400 juta, bagaimana kita mengagihkannya? Itu kita telus lah kan. Zaman sekarang ke zaman dulu kan. Zaman dulu orang dah zakat, orang diam je kan. Zaman sekarang orang zakat, kat mana kau zakatkan dekat aku? Gitu. Orang zaman sekarang berbeza kan. InsyaAllah. Kesimpulannya, ya, zakat sharing lah kan. Sharing is
Sharing is caring kan. Itu adalah tanda kita pada orang-orang sekeliling kita kan. Kita berkongsi kan. Zakat ni adalah satu perkongsian. Wealth punya kekayaan kita dinikmati bersama secara adil dan sama. Kemudian mengambil harta dari golongan kaya dan berada untuk diberikan kepada miskin, melarat dan memerlukan. Itu antara kenapa kita perlu stres kan pasal zakat ni penting Semakin kaya sebuah masyarakat, semakin meningkat kutipan zakat. Bila negeri kita punya masyarakat kita membangun, kekayaan kita melimpah-limpah, baru kutipan zakat. Pada zaman dahulu tu yang ceritakan tadi, sampai tidak ada orang nak menerima zakat kan. Ada juga beberapa sebab kan. Satu, orang tu tak nak terima zakat, mungkin sebab orang zaman tu sudah ada penurunan kekayaan. Tetapi mungkin juga mereka tak nak terima zakat sebab mereka rasa diri mereka tak layak untuk terima zakat. Ini adalah akhlak sahabat-sahabat Nabi kan. Kadang-kadang mereka layak zakat tapi mereka rasa lebih pada orang lain yang memerlukan. Last sekali tak ada orang nak terima zakat. Kita ingat pada kisah-kisah peperangan tu kan. Masing-masing minta air sampai orang yang terakhir tu pusing balik air tu, tak ada siapa pun minum. Ini akhlak sahabat Nabi kan. Sampaikan orang yang awal tadi mati kehausan. Ini akhlak dia. Mungkin zaman itu penuh kekayaan, orang tak ada nak terima zakat, tetapi mungkin akhlak mereka tu tak meminta-minta macam kita sekarang. Susah sikit kita nak mengadu kan. Mungkin juga kan. Wallahu a'lam, tak tahu. Semakin meningkat kutipan zakat, semakin terbela golongan asnaf zakat tadi. Inilah cantiknya hukum dan syariat zakat. Organisasi zakat merupakan organisasi murni yang memayungi umat. Pemerkasaan zakat bermakna memperkasakan potensi umat. Semua yang terlibat silah menyadari bahawa isu zakat adalah amanah Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawab pertanyaan. Ada Saya